Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bi khair. Wa ba'd. Saya muliakan pengurusi surah Ar-Rahman. Saya muliakan tuan-tuan jawatan kuasa, seterusnya abang-abang, ayah-ayah, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam ini sekali lagi kita bersama dalam berkongsi mengenai Asy-Syama'il Muhammadiyah, perihal susuk fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita dah sambut Maulid, hari ini kita baca pasal Nabi, kenal lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu bab fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. وبه إليه قال حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر ابن سمورة يقول رضي الله تعالى عنهما. Kedua-dua ini adalah sahabat Nabi SAW, Sayyidina Jabir dan juga Sayyidina Samurah, anak dan bapa. Kedua-duanya sahabat Nabi SAW. Berkata, Kana Rasulullah SAW wali'al fami ashkal al-'aini manhusal aqib. Qala Syu'bah, adalah Rasulullah SAW itu wali' al-fami, bermaksud luas mulut baginda, yakni pujian bangsa Arab. Petah, pernah kita sebut sebelum ni, petah berkata-kata pujian buat bangsa Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashkal al-ain ni kalau terjemahan biasa, disebutkan panjang, humrah. Sepatutnya diterjemahkan panjang, ada panjang dalam mata Nabi itu, tapi sebenarnya terjemahan itu tidak berapa tepat. Yang tepat guru saya sebut ashkal al-ain, maksudnya ada tanda merah pada mata putih Nabi SAW. Itu tanda yang ada pada semua nabi-nabi ulul azmi, yang 5 sahaja tanda merah itu. Terjemahan yang tepat maksudnya dalam mata putih Nabi ada sedikit warna merah, itu tanda ulul azmi. Manhusal aqib maksudnya tumit Nabi tidak berdaging. Tumit ini tidak berdaging. Qala Syu'bah qultu li Simak ma dhali'ul fam. Berkata Imam Syu'bah, qultu li Simak, aku berkata kepada Simak, apa itu dhali'ul fami? Dhali'ul fami, dijawabnya qala azimul fami, maksudnya luas mulut Nabi, petah. Qultu ma ashkalul ain, aku berkata lagi, apa itu ashkalul ain? Jadi dijawab lagi macam saya sebutkan tadi, qala tawilu syaqil ain. Jadi terjemahan ini tidak berapa tepat. Yang tepatnya adalah humrah fi bayadil ain, ada warna merah di mata putih Nabi SAW, ada sedikit warna merah. Qultu ma manhusul aqib, aku berkata apa itu manhusul aqib? Qala qalilul lahmil aqib. Qala, berkata Simak, sedikit daging pada tumit. Itu maksud dia. Wa bihi ilai qala haddathana Hannad ibn Sari qala haddathana Abthar ibn al-Qasim عن أشعث يعني ابن سوار
an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul idhiyan. Berkata Sayyidina Jabir bin Samurah, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul idhiyan, pada malam bulan yang penuh. Bulan yang penuh. Tuan-tuan macam bergema kan? Ataupun okey. Okey juga kan? Takut bergema. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul idhiyan, pada malam bulan penuh. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma melihat Nabi pada satu malam pada bulan yang penuh. Wa alaihi hullatun hamra, dan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai sepasang pakaian berwarna merah. Ada ulama sebut, macam kita sebut dah sebelum ni, ada ulama kata bukan warna merah terang tapi warna merah yang dah pudar. Tapi kata guru saya tidak. Kalau nak kata warna merah yang dah pudar, tentulah disebutkan warna sekian-sekian yang dah pudar lah. Tapi disebutkan hamra, maksudnya warna merah yang sebenar. Jadi kita ambil pada zahir hadis, warna merah. Nabi memakai sepasang baju, sepasang pakaian yang berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar. Jadi Sayyidina Jabir bin Samurah melihat kepada Nabi SAW, kemudian melihat pada bulan. Lihat pada Nabi, taratan ila Nabi wa taratan ila al-qamar. Tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi. Falahu indi ahsanu minal qamar. Maka di sisiku, wallahi di sisiku lebih cantik Nabi SAW itu daripada bulan tu tadi. Itu di sini guru saya menyebutkan, bukan di sisi Sayyidina Jabir bin Samurah saja, bahkan beliau mewakili seluruh makhluk. Nak beritahu kata Nabi SAW itu lebih cantik daripada bulan. Macam kita sebut sebelum ni, pakaian yang berwarna merah tu, ataupun pakaian sesuatu warna tu, kalau dipakai oleh satu-satu kaum, contohnya orang fasik, contoh. Kita tahu orang ni, sekumpulan ni orang fasik, dia pakai warna merah, maka haram kita pakai. Tapi kita nak tentukan macam mana orang fasik tu. Tak ada lah zaman sekarang ni yang pakai. Yang pakai orang fasik ni maksudnya orang yang sentiasa berbuat dosa, yang tak bertambah iman dia. Dia lebih kurang macam munafik. Tapi iman dia tidak bertambah, fasik. Jadi kita tak tahu kita nak letak golongan ni mana. Kan nak cop orang tu tak boleh. Tak ada zaman sekarang ni. Kecuali kalau memang kita tahu golongan macam ni yang pakai warna macam ni, buat kerja-kerja macam ni, haram kita pakai. Macam sabda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kan, siapa yang menyerupai sesuatu kaum itu, maka dia ni fahuwa minhum, maka dia di kalangan mereka. Jadi sekarang ni tak ada, jadi boleh pakai warna merah, tak ada masalah. Jadi aku melihat pada Nabi dan aku melihat pada bulan, falahu indi ahsanu minal qamar, dan aku dapati Nabi SAW di sisiku dan juga mewakili kita semua lebih cantik daripada bulan. Itu sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang kata Nabi ni, dia ada orang menyebut, setengah-setengah orang yang ada sesuatu dalam hati dia ni menyebut Nabi ni bukan cahaya yang sebenar, tapi cahaya metafor saja. Orang kata apa? Sebagai analogi saja. Nabi ni bercahaya pada sudut cantik. Tidak. Nabi ni memang cahaya yang sebenar-benarnya. Dan kita pun tahu Nabi tidak ada bayang. Kalau Nabi berdiri dalam terang matahari itu, Nabi lebih terang daripada matahari. Cahaya mana boleh ada bayang? Tidak ada bayang pada Nabi. Lam yakun lahu dhillun. Pada Nabi itu tidak ada bayang. Macam kisah Sayyidah Aisyah kan, menjahit satu malam, kemudian jatuh jarum itu, bila cari teraba-raba, masuk Nabi SAW, bercahaya tempat tu, nampak jelas jarum yang dicari tu. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, cahaya sungguh wajah engkau sehingga jumpa aku jarum ni. Begitu. Maksudnya bukan cahaya yang orang kata cantik seperti bulan. Tidak, memang bercahaya sungguh muka Nabi SAW.
وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء ابن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. Baik, ditanyakan oleh seorang lelaki kepada Sayyidina Bara' bin Azib, adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Pedang kan, pedang. Qal, jawab, tidak, bahkan misal qamar, seperti bulan. Tadi kita kata cantik lebih daripada bulan, hadis yang nombor 10. Hadis yang ke-11 ni kata seolah-olah seperti bulan pula. Dia tidak bercanggah. Kata Nabi, kata ulama, cantik yang ditunjukkan pada zaman Nabi ini, yang ditunjukkan pada yang dimasukkan dengan saif ni tadi, seolah-olah cantiknya Nabi Yusuf itu. Sebab apa? Pedang itu ditanyakan, adakah cantik Nabi itu macam pedang? Pedang, tuan-tuan, kalau kita buka, ada cahaya matahari kena pedang, kita tengok pedang tu bersilau mata kita, sakit, tak boleh tengok. Ataupun kita tengok matahari, tak boleh tengok. Sebab tu ditanya, adakah wajah Nabi itu bercahaya seperti pedang? Tidak. Dijawab, qala la bal mithlal qamar, bahkan cantik seperti bulan, bahkan lebih pada bulan. Bulan kalau kita tengok lama-lama tak sakit, bahkan lebih cantik, kita tengok nak cantik, seronok kita tengok. Bahkan Nabi lebih daripada itu lagi. Disebutkan kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam ketika Nabi Isra' Mi'raj. Nabi diperlihatkan kecantikan Nabi Yusuf. Separuh Nabi kata, ya, Nabi Yusuf cantik, tapi aku lebih cantik. Nabi Yusuf setengah daripada aku, kan? Disebutkan kenapa Nabi tidak seperti pedang, kerana yang memandang Nabi Yusuf itu, kita semua tahu dalam sirah, ada pada Imra'atul Aziz, perempuan kepada pemerintah pada waktu itu yang bernama gelaran Al-Aziz tu, yang mencuba untuk menggoda Nabi Yusuf AS. Kerana kecantikan Nabi Yusuf itu menyebabkan, kata, manusia ni jadi gila, potong jari pun tak terasa. Tapi Nabi Muhammad SAW, kalau Allah perlihatkan pada waktu itu, bukan potong jari tapi bunuh diri lagi. Sebab itu Allah tak lihatkan cantik Nabi Muhammad ni kepada manusia dengan cantik yang sama pada Nabi Yusuf. Kerana ayat Quran Allah sebut, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Jadi kalau kita semua tengok, saya tengok, ataupun kita semua lelaki perempuan tengok Nabi Muhammad dengan nafsu, maka batal hayat tadi, maksudnya tak ada rahmat dah. Kita tengok Nabi Muhammad, jadi gila nak bunuh diri, jadi tak ada lah rahmat. Berbeza dengan Nabi Yusuf, orang tengok jadi potong jari tak sedar. Macam ayat Quran tu, hadza malakun karim. Ini bukan manusia lagi dah, ini malaikat yang mulia. Cantik sangat Nabi Yusuf, sampai kan manusia tergila-gila. Nabi Zalikhah kata, aku nak jawab, orang kata dekat aku susah, jadi aku panggil Yusuf ni, bagi pakai dia elok-elok, panggil beberapa wanita, bagi buah, bagi pisau, potong. Dan Nabi Yusuf sendiri dikhabarkan tidak tahu pun ada perempuan, dia hanya diperintahkan untuk lintas sahaja. Jadi kata guru saya, bila melintas itu, mereka seolah-olah terpana, macam ada jam waktu yang menghentikan masa. Jadi orang tengok gitu, seolah-olah terpegunnya, kata guru saya. Yang potong jari, yang potong buah, tak potong buah, potong jari tak sedar. Hinggalah Nabi Yusuf AS lintas habis, barulah mereka ni sedar ada jari yang dah nak terputus, masih menghiris jari lagi ada. Betul saya Zalikhah menjawab, tu dia. Itu baru sikit aku tunjuk. Macam mana aku tak buat yang berlaku dalam bilik tu, kan? Guru saya sebutkan, kalaulah tidak kerana rahmat Allah menyebabkan yang turun kepada Nabi Yusuf AS, nescaya Nabi Yusuf juga terjebak. Tapi tidak, Nabi Allah menjaga para nabi dan rasul ini maksum daripada perbuatan. Bahkan guru saya sebut, berfikir nak buat maksiat pun tidak. Para nabi dan rasul tidak terfikir untuk buat maksiat. Bukan kata nak buat dah, terfikir pun tidak ada. Jadi Nabi Yusuf juga alaihissalam cinta, rasa kasih, rasa nak kepada, ada ayat Quran tu kan, wa hamma bihi wa hammat biha,
Muhammad bihi wa hamma biha. Jadi Nabi Yusuf juga rasa cinta tu, tapi diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Untuk pengajaran bagi kita, untuk umat sekarang, kita boleh baca kisah tu kan. Jadi balik pada tadi, diceritakan adakah sama? Tidak. Kalau Nabi dibuka, bahkan orang bukan sahaja tengok dengan nafsu, bahkan bunuh diri. Laki baik, perempuan baik, bunuh diri. Oleh itu, wanita yang berada pada zaman Nabi SAW melihat Nabi, melihat dengan rahmah, tak rasa nak bunuh diri, tak rasa nak pergi tarik baju Nabi dan sebagainya. Begitu, sampai begitu sekali. Itulah rahmat Nabi SAW. Sebab tu disebutkan, adakah wajah Nabi itu bercahaya seperti pedang? Tidak. Bal mithla qamar, seperti bulan. Kita tengok bulan kan tenang, tidak rasa sakit mata. Tengok matahari sakit. Tapi ini bukan perbandingan. Kita nak buat kata, oh Nabi Yusuf ni lekeh. Tidak. Kita kena jaga adab kita bila kita buat perbandingan mukjizat antara mukjizat. Kata guru saya, tak boleh kita kata mukjizat Nabi keluar air hebat, mukjizat Nabi Musa katuk batu keluar air itu lekeh. Tak boleh. Kerana menyebabkan sesuatu yang akan jadi sesuatu yang tak elok pada iman kita, memperlekehkan Rasul-Rasul Allah. Kita boleh sebut macam ni, Nabi Musa ketuk batu dan keluar air, itu mukjizat yang agung. Tapi di gunung juga keluar air, keluar air pada gunung itu biasa, itu keluar air pada gunung itu biasa. Maksudnya Nabi Musa ketuk batu, keluar air. Di gunung juga ada batu dan keluar air, itu biasa. Tapi keluar mukjizat, keluarnya air pada tangan, pada jari Nabi SAW, itu sangat luar biasa. Itu cara kita nak orang kata nak ceritakan mukjizat yang ada pada nabi-nabi yang lain. Walaupun kita tahu, sebab kita maklum yang Nabi Muhammad SAW paling agung. Cuma tak boleh kita memperlekeh, sebut lekeh. Ini lekeh ni macam ni, tak boleh. Adab kita kena jaga kepada para nabi dan rasul. Dalam Quran tu disebutkan Imratul Aziz. Imratul Aziz. Aziz tu macam gelaran lah, penguasa. Kalau orang Qibti, gelaran ketua dia Fir'aun. Macam kita lah, Perdana Menteri di Malaysia. Di Singapura Presiden, kan? Di Amerika Syarikat Presiden. Tapi pada zaman tu, pada zaman Nabi Yusuf, bukan, dia tak guna Fir'aun, dia guna Aziz. Aziz tu ketua lah, Aziz apa-apa nama dia. Jadi Fir'aun ni untuk orang Qibti. Fir'aun nama, bukan nama orang, nama gelaran tu, Presiden, Perdana Menteri pada waktu tu. Begitu. Baik, wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Dawud al-Masahifi Sulaiman ibn Salmin qala haddatsana Nadr ibn Shumail an Salih ibn Abi al-Akhdar an ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddah rajila sya'ri. Sayyidina Abi Hurairah ni banyak nama, saya catat di sini ada 40 nama. Guru saya sebut Sayyidina Abi Hurairah nama ada 40 nama. Dan nama beliau Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dusi. Tanda orang ni mulia, ada banyak nama tuan. Diberi gelaran oleh manusia banyak. 40 nama maksudnya sangat mulia lah. Mulia. Bahkan Nabi lebih lagi daripada tu. Nabi dikatakan ada 1000 nama. 1000 nama Nabi SAW. Ada kitab kalau tak silap dibuat. Dalam syair pun disebutkan 1000 nama Nabi SAW. Tanda orang mulia, diberi nama yang baik-baik. Macam abang kan, Abang Ummu Maktum. Saya baru kenal. Dia suka nama Ummu Maktum. Masya Allah, tabarakallah. Nama sahabat Nabi. Tanda orang ni mulia, diberi nama ni dengan nama yang baik-baik sebanyak-banyaknya. Sayyidina Abi Hurairah katakan di sini, kana Rasulullah SAW abyadha, putih, ka'annama sigha min fiddah. Putih di sini kita dah sebut dah sebelum ni, bukan putih saja tapi putih kemerah-merahan. Sigha min fiddah, seolah-olah dicelup dengan celupan perak. Rajul sya'ri, dan rambut Nabi SAW ikal mayang. Nabi SAW memberikan nama kepada Abi Hurairah sebelum ni Abdul Syams, hamba matahari. Nabi tukar kepada Abdul Rahman. Dan Abu Hurairah ni gelaran bapa kucing, macam kita tahu, sebab beliau sangat sukakan kucing. Ada sahabat Nabi tukar nama daripada buruk kepada baik. Sahal
baik, mudah. Tapi dia tak mau, dia hazan, dia nak hazan, dia nak nama yang lama. Jadi dia kekal sembahyang masa dalam keadaan yang bersedih. Sebab Nabi dah tukar nama, dah elok. Kita pun tuan-tuan, beri nama anak kita dengan nama yang baik. Itu hak anak. Pertama, carikan isteri yang baik. Kedua, beri nama kepada dia yang baik. Ketiga, beri agama, beri didikan agama. Tuan-tuan kita dah, macam tuan-tuan dah terlanjur, dah tua. Kalau nak cari ibu yang baik boleh lagi kan, kahwin baru lah kan, kahwin baru dapat ibu baru untuk anak baru, itu sajalah. Ini maksudnya yang adik-adik yang muda-muda ni belum kahwin, hak anak kita ni belum lahir ni, hak dia apa? Kita kena cari isteri yang baik, ibu yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian beri nama yang baik, jangan nama yang panjang sangat, dan jangan nama yang pendek tak apa, tapi yang ada makna yang baik. Tak mesti kena sebut bahasa Arab, janji nama baik. Kemudian beri didikan agama. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث ابن سعد ini Imam Laith rahimahullah ta'ala عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Imam Laith ni rahimahullah ta'ala ni, kalau di Mesir tuan-tuan, dekat dengan maqam Imam Syafi'i. Imam Laith ni seorang yang kaya, sangat kaya. Guru saya sebut di sini, bulan-bulan dia, profit yang masuk pada dia 80,000 dinar. Satu dinar berapa? Satu dinar berapa? Tuan-tuan tahu? Tak tahu. Satu dinar katakan 700 lah, 700 ringgit. Satu dinar 700 ringgit, darab 80,000, 56 juta. Nak kalkulator, tolong kira berapa, saya pun tak tahu. Begitulah maksudnya yang masuk kaya sungguh Imam Laith ni, masuk 80,000 dinar. Jadi beliau ni tak pernah keluar zakat. Kenapa? Sebab tak sempat guna, habis diberi pada masyarakat Mesir pada waktu tu. Kaya tak kaya ni, sebulan masuk 80,000 tapi tak pernah keluar zakat. Patutnya kalau 80,000 ni memang kena keluar zakat dah lah, banyak. Tapi tak dikeluarkan zakat sebab tak sempat keluar tu, tak sempat guna, habis diberikan kepada masyarakat Mesir. Bahkan Imam Laith sendiri makan dia roti dengan cicah dengan minyak yang lama, minyak yang dah lama guna. Begitu makanan dia. Orang-orang yang dijamu, fakir miskin semua, dengan masakan ayam, daging yang sedap-sedap. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya, bahwasanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, urida alayya al-anbiya, aku dibentangkan, dibawa kepada aku, dibentangkan kepada aku para nabi. Nabi beritahu, Nabi disebut dibentangkan, ditunjukkan. Ada dua pendapat kata Nabi ditunjukkan secara mimpi, ada yang pendapat kata Nabi tengok secara yaqazah, yang secara jelas Nabi tengok. Guru saya menerangkan urida ni maksudnya dibentangkan, seolah-olah kita bos, ada orang datang bawa list kat kita, senarai. Begitulah maksudnya. Kalau kita pergi cari, itu biasa. Kita pergi cari, kita pergi minta. Tapi kalau orang bawa datang, kita tunggu, itu luar biasa. Kerana begitulah Nabi SAW dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah kasih kepada Nabi, Allah tunjuk kepada Nabi para anbiya ni. Dan disebutkan faida Musa alaihi salam darbun minar rijal. Maka apabila faida Musa, iaitu Nabi Musa alaihi salam, darbun atau sejenis, seolah-olah Nabi Musa ni darbun minar rijal, ka'annahu min rijali shanu'ah. Nabi Musa alaihi salam satu kaum yang daripada Bani Yaman, berkulit kemerah-merahan dan berambut kerinting. Rijal Shanu'ah ni Bani Yaman yang berwarna kulit kemerah-merahan, rambut sedikit kerinting, badan tidak terlalu gemuk tapi hampir kepada kurus. Tak terlalu kurus tapi hampir kepada kurus. Begitu keadaan Nabi Musa AS. Wa ra'aitu Isa Kenapa dimuliakan? Saya catat di sini, kenapa dimulakan dengan Nabi Musa?
kerana Nabi Musa ini Nabi yang paling agung dalam Bani Israel, dan lebih agung daripada Nabi Isa pada segi kedudukan. Sebab tu dimulakan di sini dalam hadis ni dimulakan dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa sendiri nama dia asal daripada Musha, al-ma dan syajarah. Musha asalnya bukan Musa tapi Sya, huruf Shin, Musha. Dan yang menamakan Nabi Musa ini adalah Sayyidah Asiyah, isteri kepada Fir'aun. Bekas yang mak Nabi Musa letak Nabi Musa dan dihanyutkan pada Nabi Musa terlekat di antara pokok dan juga air. Jadi sebab tu dinamakan Musha, al-ma dan juga syajar. Ma air, syajar pokok. Begitu Musa. Jadi ditukarkan jadi Musa alaihi salam. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam, dan aku diperlihatkan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni berketurunan Sayyidina Sulaiman. Maksudnya apa? Sayyidina 24 orang daripada keturunan Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam. Masa umur Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, masa umur 33 tahun. Masa tu umur Sayyidah Maryam umur 53 tahun masa Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala kan. Kemudian beliau, emak kepada Nabi Isa ini hidup 5 tahun lagi, kemudian baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi Isa dilahirkan di Baitul Laham di Palestin, tempat Nabi Isa lahir. Jadi guru saya ceritakan tempat Nabi Isa lahir ni, masa Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW pernah pergi dan bersolat di situ. Ambil orang kata barakah Nabi Isa, tempat Nabi Isa dilahirkan. Jadi Nabi solat di situ. Dan tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah tu, sekarang ni dia jadi maktabah, jadi perpustakaan. Tempat tu kalau tidak kata guru saya lah, saya tak pernah sampai lagi. Tempat tu kalau tidak kerajaan Saudi nak ratakan untuk dibesarkan jalan. Tapi ada seorang yang kaya ni, dia beli tempat tu, maka dia jaga elok. Sebelum ni tempat tu dibuat kandang keldai. Nampak teruknya mereka buat tempat lahir Nabi. Tuan-tuan, benda-benda ni tuan-tuan bukan benda yang remeh, sangat besar. Orang kata alah tempat lahir Nabi pun tidak. Tempat lahir Nabi, segala yang berkaitan dengan Nabi semua mulia tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW sendiri solatkan tempat Nabi Isa dilahirkan. Takkan kita nak buat tak indah aja pada tempat lahir Nabi. Maka Allah gerakkan orang ni yang kaya ni, dia beli tempat ni, maka dia buat maktabah, dia buat perpustakaan, pusat buku, dan dia jaga dengan elok. Tempat dia sendiri, bilik dia sendiri itu dia buat sebagai bilik dia untuk dijadikan dia jaga bilik tempat yang Nabi dilahirkan tu sebagai pejabat dia sendiri, supaya terjaga daripada benda-benda yang tak elok. Sebelumnya kerajaan Saudi buat kandang keldai, dibiarkan, kemudian dia beli. Begitu. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu ibnu Mas'ud. Kalau kita lihat di sini disebutkan aqrabu man ra'aitu, Nabi Isa ni disebutkan seolah-olah wajahnya seperti Sayyidina Urwah bin Mas'ud pada zaman Nabi SAW. Ada pada zaman Nabi SAW, ada kalau malaikat Jibril turun, dia akan menyerupa dengan seorang lelaki, sahabat Nabi juga. Saya tak ingat nama dia. Dihyah. Nabi Sayyidina Jibril akan turun dalam rupa bentuk Dihyah, Dihyah. Sebab Sayyidina Dihyah ni handsome. Dia sebelum dia masuk Islam, dia jadi ambassador, orang sebut apa? Duta kepada kerajaan Quraisy untuk berjumpa dengan para pembesar lah, kerajaan sama kerajaan. Jadi orang yang jadi duta ni selalunya muka handsome. Jadi Sayyidina Dihyah ni handsome manusia, maka dia jadi duta sesama manusia. Sayyidina Jibril turun dalam bentuk Dihyah sebab jadi duta Allah Ta'ala nak jumpa dengan makhluk yang mulia Nabi SAW. Sebab tu Sayyidina Jibril berupa dengan rupa Sayyidina Dihyah, nama dia Dihyah.
Jadi yang muka yang sama macam Nabi Isa ni Sayyidina Urwah bin Mas'ud, seolah-olah hampir sama. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam, dan aku diperlihatkan Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni banyak nama. Kata guru saya, Nabi Ibrahim diperakui oleh semua agama dalam dunia, dan mereka ni kasih kepada Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi yang paling dikasihi oleh umat. Dalam mana-mana agama pun mereka tidak akan berselisih. Sebut Nabi Ibrahim, Nabi yang baik. Mereka akui dia, walaupun nama dia berbeza dalam kitab-kitab mereka, tapi diakui oleh semua agama. Nabi Ibrahim, ada yang disebut Abraham, ada yang disebut Ibrahim, ada yang macam Ibrahim. Asalnya Abu Rahim, bahasa Suriani Abu Rahim, tapi disebutkan Ibrahim. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, dan Nabi Ibrahim ni Nabi sebut fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Nabi Ibrahim ni kalau kamu nak tengok macam mana muka dia, Nabi SAW kata dia seolah-olah macam muka aku. Dan Nabi Muhammad SAW macam muka Nabi Ibrahim, sama. Yakni nafsahu, maksudnya dirinya. Nabi sebut Nabi Ibrahim serupa dengan sahib kamu, iaitu Nabi Muhammad lah. Nabi kata wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aituhu bihi syabahan Dihyah. Dan Sayyidina Jibril yang saya sebutkan tadi, bila Sayyidina Jibril datang akan berupa seolah-olah seperti Dihyah, Sayyidina Dihyah. Ada cerita pasal Sayyidina Dihyah ni sebelum kita tutup nak isyak dah kan. Sayyidina Dihyah ni dia memeluk Islam pada 9 Hijrah. Sayyidina Dihyah, kemudian dia minta izin kepada Nabi SAW untuk balik kampung dia, untuk dia berdakwah kepada kaum dia lah. Nabi izinkan, dan Nabi tahu dah yang beliau akan wafat, dan dia wafat betul. Dia wafat pada 11 Hijrah. Salah, minta maaf ya. Dia dipanah oleh kaum dia sendiri masa dia tengah melaungkan azan subuh, sebab kaum dia tak suka kepada dia. Dan balik kampung nak dakwah kepada kampung, akhir sekali syahid. Dan Nabi tahu dan beliau tidak akan kembali lagi. Sayyidina Dihyah memeluk Islam pada 9 Hijrah. Dah isyak ke tuan-tuan? 2 minit lagi. 2 minit. Padan lah. Kalau masuk hadis yang seterusnya ni takut panjang lagi. Jadi pada hadis yang ke-13 ini tuan-tuan, Nabi sebut diperlihatkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Sayyidina Jibril, sebab nak bagi tahu rupa bentuk nabi-nabi terdahulu. Kemudian Nabi nak bagi tahu juga, ini juga termasuk dalam fizikal lah. Nabi Musa ni kulit kemerah-merahan sedikit dan rambut agak kerinting. Sayyidina Isa AS rambut panjang dan lurus. Sayyidina Isa handsome. Dalam hadis yang ke depan kita akan baca nanti, Nabi diperlihatkan ada cerita kisah 2 orang sahabat yang mana diutuskan oleh Nabi ke Rom untuk berdakwah. Kemudian macam mana mereka ni diberi tunjuk oleh Maharaja pada waktu itu, 25 gambar-gambar Nabi. Nanti saya akan cerita kongsikan insya-Allah. Jadi pada malam ni setakat ni dahulu, mudah-mudahan dapat manfaat kita mengenai susu tubuh Nabi SAW. Masih lagi dalam bab fizikal Nabi kan. Minggu depan insya-Allah kita boleh masuk bab yang kedua, iaitu bab khatami ataupun khatimi nubuwah, bab tanda kenabian Nabi SAW. Berbeza dengan orang lain, maksudnya beza dengan Nabi lain. Nabi lain mereka punya tanda kenabian, kalau tak silap di cincin, mereka pakai cincin ataupun bukan di badan lah, tapi Nabi SAW di belakang tubuh badan Nabi, khatamin nubuwah, tanda kenabian. Dan binatang tak perlu tengok pun cincin macam-macam nabi-nabi lain, mereka tahu dah Nabi Muhammad ini Rasul Agung, khatamin nubuwah,
nabi penutup sekalian, para nabi. Jadi para binatang tidak akan membuat yang bukan-bukan pada para nabi ini. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, mereka kena tunjuk dahulu, baru binatang ni tidak akan mengapa-apakan begitu. Lain, berbeza dengan Nabi SAW. Minggu depan insya-Allah, izin Allah Ta'ala, panjang umur, kita boleh baca bab yang kedua, bab pada khatimun nubuwah Nabi SAW, tanda kenabian Nabi SAW. Ada dua hadis lagi sebelum kita masuk bab yang kedua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa perkongsian pada malam ini. Saya minta maaf tuan-tuan jika ada kurang dan terkasar bahasa saya dalam menerangkan, dalam berkongsi perihal Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab kita nak sedaya upaya untuk belajar dan pasal sirah Nabi SAW dan pasal Nabi SAW. Banyakkan salawat kepada Nabi SAW, kerana dengan bersalawat itu sajalah yang mampu menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.